Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia ditanya orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sifat yang boleh memasukkan orang ke dalam syurga. Bila didengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pertanyaan sahabat itu, maka jawab Nabi, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Satu orang mai tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah perangai yang baik yang patut ada kat kita? Nabi jawab apa? Taqwallah. Yang pertama, kita ada takut pada Allah. Bila dia ada takut, dia tak buat benda tak elok. Yang kedua, wa husnul khuluq. Perangai biarlah elok. Yakni tidak pemarah, tidak langgang laku, tidaklah tak senonoh rupa, bahkan mulut manis, lemah lembut, tidak pencabul dan tidak pencarut. Tu yang kata orang bagus. Jumpa orang senyum, mulut bercakap ni, kita ada pilihan untuk bercakap tak elok ataupun bercakap elok. Dia pilih untuk cakap elok. Kita boleh, kita nak pilih untuk cakap cara kasar maki hamun boleh, tapi kita tak pilih yang tu, kita pilih cakap elok. Itu orang akhlak baik. Dan dia tidak menjadi seorang pemaki dan pelaknat dan tidak perongos dan lainnya. Itu orang baik. Dia boleh kontrol benda ni. Dia tercakap tak elok, astagfirullahalazim. Duk sat lagi dia pergi balik kat bini dia. Dia kata, abang minta maaf lah tadi, abang tak boleh kawal perasaan, abang minta maaf. Bini pun okey. Ni dah tersasul, dah tersilap, duk pedarah tu. Nama kata aku nak mengaku salah, jangan panggil aku Samsuri. Habis Bila dia main lagu tu kacau. Nak suruh aku minta maaf, nama kata Samsuri, tak akan minta maaf. Oh, kacau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung hadis tu, wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar faqala al-famu wal farj. Maksudnya, dan ditanya orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kebanyakan sifat yang boleh menyebabkan satu orang masuk neraka. Tadi tanya apa perangai yang boleh masuk syurga, Nabi kata taqwallah wa husnul khuluq. Tanya pula apa benda yang kalau ada dalam diri kita, kita mudah pergi ke neraka. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam dua benda. Yang pertama, al-fam, mulut ni boleh menyebabkan kita ke neraka. Cakap benda yang merobek akidah. Hidup cakap ni robek akidah kita. Piduk komen pasal Quran, piduk condemn hadis Nabi, piduk kata dekat hukum Islam, ni semua menjahanam akidah kita. Wal farj, dan juga kemaluan, boleh menjadi punca kepada rosak manusia sehingga terhumban ke neraka. Masalah mulut dan faraj itu banyak orang masuk ke neraka, dia kata. Demikianlah tersebut di dalam hadis tadi. Maka sebab pun mulut boleh menjadi sebab kepada banyak orang masuk ke neraka kerana dia menuturkan kalimah kufur. Dia bercakap tu mudah aja, terbit di mulut ni macam tak ada apa-apa aja. Rupanya merosakkan akidah. Saya memberi jaminan, selagi mana saya berkuasa, saya tidak akan membenarkan hudud dilaksanakan. Habislah cakap lagu tu, kesian lah. Siapa ada kat tepi kena pergi pegang dia, suruh dia duduk, suruh dia istighfar, suruh dia mengucap balik. Jangan cakap lagu tu. Takut tuan-tuan ni dalam kehangatan berpolitik ni, takut kok terbabas. Jangan sampai kita biar lidah kita ni tertutur kalimah kufur. Seperti dikatanya, mana ada neraka? Dia main macam tu. Ni pedok pederai orang cekang ni, orang tengok cekang ni, orang liang ni. Neraka duk main macam tu. Orang duk bercakap lah ni pasal orang nak hantar satelit, dia duk bercakap surga neraka. Oi, jangan tuan-tuan, jangan. Orang dengar seram bulu rumah. Bukan pasal apa? Pasal takut tengok dia tak takut ke Tuhan. Kita ni takut tengok dia tak takut ke Tuhan tu.
Maka kalimah kufur contohnya dia kata apa? Mana ada neraka? Siapa kata dunia ni nak kiamat? Ni contoh-contoh dalam kitab ni. Dia kata kejar. Apa duk cerita pasal kiamat apa? Kejar. Kalau tak kejar nak makan apa? Bagilah nak suruh orang tu kerja. Tapi yang lebih rawit pasal kiamat ni pasal apa? Pening tuan-tuan orang macam ni. Tidak runtuh dan tidak akan binasa dunia ni selama-lamanya. Bahkan bila kita mati, kita jadi tanah saja. Habis cerita. Cakap macam tu. Entah kita duk baca Quran malam jemaat, Tuhan kata apa dalam Quran? Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyi al-'izam wa hiya ramim. Itu ayat tu. Wa daraba lana mathalan. Ni geng-geng yang angkuh sombong bantah ni, depa buat perumpamaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wan nasiya khalqah, dalam keadaan dia lupa asal kejadian dia. Dia terlupa. Dia duk cakap angkuh dengan Tuhan ni, dia terlupa kata dia berasal daripada air mani yang hina. Dia terlupa. Dia lupa kata dia tu pun Tuhan bagi jadi. Dia lupa kata dia hidup ni boleh duk menyangwa, boleh duk menapas, boleh duk tarik keluar napas ni atas izin Tuhan. Dia lupa. Dia lupa kata selera dia, bila orang jamu makan dia mai selera nak makan, selera tu Tuhan bagi. Dia lupa semua benda ni, dia kata dekat Tuhan, wa daraba lana mathalan, dan dia buat perumpamaan kepada kami. Tuhan kata wa nasiya khalqah, dia lupa asal kejadian dia. Qala, kata dia kepada Tuhan, man yuhyil 'izam wa hiya ramim, siapa yang boleh bagi hidup balik tulang apabila tulang itu sudah reput? Dia pi hantar jenazah dikubur, korek liang nak tanam orang mati ni, dia jumpa tulang mayat yang lama punya. Dia tengok, dia kata, hang tengok yang mereka duk cerita kata orang mati nak hidup balik tu, dia tulang berkenjah lagu tu, nak hidup macam mana? Dia kata duk ada atas kubur duk cakap lagu tu. Tuan-tuan, dengar orang jahil tak reti agama ni, lebih teruk pada tu dia boleh cakap. Maka dibawa contoh oleh Syekh Idris Al-Marbawi ni, orang macam ni. Dia kata kita mati habis cerita kata nak hidup balik, nak bangkit, yang kata padang mahsyar, yang kata nak timbang amalan, yang kata titian sirat, yang kata syurga neraka ni semua merepek. Dia kata, dia bercakap macam tu. Itulah yang dikatakan cakap kufur. Mana ada akhirat, dia kata, dan sebagainya. Dan itulah yang dikatakan cakap dengan kalimah kufur. Dan pula mulutnya menuturkan saksi bohong, ataupun dia tampil ke mahkamah menjadi saksi palsu. Dia tak tengok pun benda tu, dia tak tahu pun benda tu. Orang mai bagi kedai 10,000, hampir mahkamah, hang kata lagu ni. Tulislah atas tu, baca, hang faham tak? Pi mahkamah, tu siapa kata apa kat hang cakap macam ni. Dia kata berapa bagi? 10. Dia kata mana cukup, tambah sikit lagi. Kau ni kata okey lah, bagi 11, tambah 1,000 ya, bagi mai 25,000, aku pergi buat. Ambil 25,000, pergi mahkamah, pergi duk cerita kata betul saya ada di sana, saya tengok, biji mata saya ni tengok dia buat benda ni. Padahal dia menjadi saksi palsu. Ini juga boleh menyebabkan dia terhumban ke neraka kerana al-fam, kerana mulut. Dan mulutnya yang minum arak, dan mulutnya mengumpat dan maki, dan mulutnya melaknat, mencabul, mencarut dan sebagainya. Maka semua itu berdosa, dan dosa itu memasukkan dia ke neraka. Adapun faraj, maka ialah yang menyempurnakan zina, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Itu dia. Kan dalam hadis Abu Hurairah, dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal kutiba ala bani adam nasibuhu minaz zina mudrikun dhalika la mahala. Nabi kata fal ainan zinahu man nazar wal uzunan
zinahu mastima', wal lisan zinahul kalam, wal yad zinahal batsh, wal rijl zinahal khuta, wal qalb yahwi wa yatamanna wa yusaddiqu dhalika al farj wa yukazzibu, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata apa? Nabi kata dah ditulis dah ke atas setiap manusia ini bahagian daripada zina. Mudrikun zalika la mahalah. Nabi kata benda ni kadang-kadang tak boleh elak. Apa dia? Fal ainan zinahuman nazar. Biji mata Tuhan bagi kat kita dua. Mata itu dianggap berzina apabila tengok benda tak elok. Masjid main duk download gambar blue daripada internet. Oh, pengotak semua. Jangan macam tu tuan-tuan, jangan. Maka Nabi SAW kata ainani, yang kata dua biji mata ni zinahuman nazar. Tengok benda tak elok, berzina kita ni. Zina mata dia panggil. Wal uzunani zinahumal istima'. Telinga, zina dia ialah mendengar. Dia dengar benda-benda yang boleh nak bawa kita kepada buat benda dosa. Wal lisan zinahul kalam. Nabi kata lidah ni zina dia bercakap. Bini ada dah duk main telefon dengan perempuan lain, duk bercakap lucah-lucah. Oh, tuan-tuan tahu tak kita duduk dalam masyarakat lah ni, masyarakat Ancok Lebok. Suami tidak setia kepada isteri, isteri curang dengan suami. Ramai duk ada hari ni. Pergi kerja, laki keluar, bini keluar. Tengah hari sekali lagi, bini boleh pergi lunch dengan boyfriend dia. Kuala Lumpur banyak. Keluar satu kereta dengan suami, suami pergi drop bini dia dekat office, suami pergi kerja. Saat lagi lunch time, saat lagi masa makan tengah hari, saat lagi bini keluar dengan boyfriend, makan dan sewa hotel 1 jam. Wal'iyazu billah. Masyarakat ni, masyarakat yang kita duduk hari ini ni, sudah ada yang berkelakuan begitu. Dia mula dengan apa? Ni, dengan hak Nabi duk habaq ni dalam hadis sahih Muslim ni. Hak Nabi duk habaq ni, manusia ni ada bahagian dia daripada nak pergi jadi zina betul ya ni. Macam mana? Start dengan biji mata. Umur kita ni dah tua-tua ni, tak mau dah benda-benda macam ni. Mata ni biar duk tengok Quran, hadis, baca kitab, buku yang berfaedah. Itu yang patut kita buat pada umur kita ni. Telinga, biarlah banyak dengar Quran, dengar kuliah agama, macam tu. Naik kereta, pap, dengar Sudais punya bacaan, pap, dengar Mishari Al-Afashi punya bacaan, pap, dengar Al-Ghamidi punya bacaan, macam tu. Nabi kata wal lisan zinahul kalam. Mulut cakap benda elok dengan anak, dengan bini, dengan apa, cakap elok. Tak mau dah ni cerita girlfriend ni, cerita bini umur dah 40 nak pergi ada boyfriend lain ni, apa ni semua tak mau dah. Itu bukan kerja orang umur kita. Dulu kita dah buat benda tu. Sudah. Enough is enough. Wal yad zinahal batsh. Nabi kata tangan zina dia merabah. Melarat ni dia duduk melarat. Tadi bercakap saja telefon, bila jumpa garpu berjalan. Warijlu zinahal khuta. Kaki zina dia apa? Melangkah ke tempat nak buat dosa. Wal qalb yahwi wa yatamanna. Apabila kita duk layan, mata duk tengok benda tak elok, telinga duk dengar benda tak elok, mulut duk bercakap benda tak elok, kaki kita langkah pergi ke tempat yang tak elok, hati sudah pasang angan-angan. Nabi kata hati sudah pasang angan-angan.
wa yusaddiqu zalikal farj. Ketika itu kemaluan mengiyakan perkara itu, maka berlakulah zina betul. Tuan-tuan, Nabi SAW habaq cukup cantik dekat kita benda ni. Maka kata dalam kitab tu, diseksa laki-laki kerana farajnya, yakni kerana zakarnya yang berzina, dan diseksa perempuan kerana perempuan itu farajnya berzina. Dan pada masa kita ini, kata penulis kitab ni, dan pada masa kita ini, yakni di dalam abad yang ke-14 Hijriah ini, terang dan nyata tersiar zina itu segenap ceruk negeri, dusun dan benua yang besar. Ni dia tulis kitab ni 60 tahun dulu. 60 tahun dulu dia kata sudah menggejala benda ni. Lah ni lagi teruk. Lah ni lagi teruk. Kajian buat di sebelah Kuala Lumpur, Selangor apa semua ni, satu badan bebas buat kajian. Mereka ambil responden, budak-budak perempuan umur sekolah menengah. Daripada bilangan responden yang mereka ambil, pergi soal tanya ni, siapa yang pernah buat seks sebelum nikah? 90% pernah buat. Tu nak abang kata teruk dia sampai macam tu. Sekolah kampung, tuan-tuan, sekolah kampung ni cikgu disiplin hari ni sampai kena tambah lagi satu lagi pemeriksaan kepada pelajar perempuan ni, cek tengkok. Dan cek ni tak boleh buat every Monday, tidak boleh buat pada tiap-tiap hari Isnin masa perhimpunan pagi. Pasal mereka tahu dah, cek ni kena buat at a random, tak tahu bila. Dalam seminggu ni bila nak buat tak tahu. Panggil budak perempuan semua line up, suruh beratok ni, cikgu perempuan cek, panggil mai angkat tudung. Semua pakai tudung, angkat merah tani, bekas gigi sitora pun ada lagi. Allahu akbar, tuan-tuan. Takut tuan kita dengar cerita ni dia seram sejuk. Pasal apa? Pasal kita ada anak dalam masyarakat. Pasal satu hari esok kita ada cucu dalam masyarakat. Kita nak pergi ke mana? Kita duduk dalam masyarakat ni. Mau tak mau kita kena berhempas pulas bagi masyarakat jadi elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata hanya Makkah dan Madinah sahaja yang terpelihara, yakni yang dipelihara Allah Subhanahu wa taala daripada adanya tempat sundal ini. Penulis kitab ni tulis. Lah dia tinggal Mekah Madinah aja yang Allah protek, tak jadi benda ni. Maka betapalah tidak banyak masuk manusia ke dalam neraka dengan kerana faraj itu, manakala telah tersiar zina itu segala alam. Dia kata kalau sampai macam ni punya teruk keadaan hari ni, macam manalah apa hak Nabi kata tu tak jadi kebenaran. Barang kiranya dipelihara Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-hambanya yang saleh ini. Amin. Penulis kitab ni kata. Nah, wallahu a'lam. Kita berhenti tu.